Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahil qail. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu yufaqihu fid din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Pengerusi yang berusaha saf-saf kepimpinan, para ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan diberikan lagi kita kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam taman-taman syurga ini. Dan tidak lupa juga kepada Nabi junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, selawat kita kepada Rasulullah. Moga-moga kita ini tergolong di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, boleh lihat tajuk kematian orang kafir. Kematian orang kafir. Muka surat 37. Kematian orang kafir, muka surat 37. Dapat? 92. Oh, dia lain lah. Okey, baik. 52. Yang di sini 37. Dia tak sama. Okey, baik. Baik, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kematian orang kafir. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa apabila tiba saat kematian orang kafir, lalu diambil nyawanya dengan keras dan malaikat maut
Malaikat maut berkata kepadanya, keluarlah kamu, hai jiwa yang kotor daripada jasad yang kotor. Tiba-tiba berteriaklah dia seperti teriakan keldai. Inilah tuan-tuan, yang mana orang-orang kafir, iaitu diberikan azab ketika mana, iaitu ketika mereka itu dalam keadaan sakaratul maut. Iaitu berbeza tuan-tuan. Ada kala tuan-tuan, bila mana kita melihat sendiri, contohnya ada kala jiran ke, wallahu alam kan, ataupun di mana ataupun kita melihat sendiri bagaimana keadaan. Mungkin ada di kalangan iaitu umat Islam itu sendiri melihat kematian orang-orang kafirun. Tengok tenang je ustaz, kan? Kadang biasa je ustaz. Kadang-kadang yang sedemikian, tetapi maknanya di sini tuan-tuan, ada kalanya mereka itu menjerit-jerit, ada kalanya mereka itu tuan-tuan walaupun dalam keadaan tenang, tetapi hatinya yang mana dia duduk dalam badannya tuan-tuan dalam keadaan kesakitan. Itu perbezaan di situ tuan-tuan. Tetapi yang paling penting sekali, bila mana kematian orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan, persoalannya di sini, adakah mereka ini tuan-tuan diazab, tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, walaupun mereka itu sudah dimasukkan ke kuburannya tuan-tuan, mereka ini tetap diazab sampai bila? Sehinggalah sangkakala yang pertama, kemudian sehinggalah sangkakala yang kedua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ketika itu mereka itu akan menyesal, dan ketika itulah mereka itu akan memohon, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu tuan-tuan, berlakulah perpisahan di antara iaitu di antara golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan golongan-golongan orang-orang kafirun. Ini maknanya tuan-tuan, iaitu perbezaan di situ. Di sini pun menunjukkan tentang saat kematian, iaitu orang-orang kafir, sakaratul maut, orang-orang kafir dicabut dengan iaitu begitu kuat, begitu keras, berbeza dengan orang muslim. Orang muslim tuan-tuan dicabut nyawanya umpama iaitu umpama tepung yang sudah diuli. Ibaratnya tuan-tuan, yang mana yang rambut ada di dalam tepung tersebut, selesai daripada uli tuan-tuan dicabut dengan cara perlahan-lahan. Itu pun rasa keras tuan-tuan. Betapa kerasnya, sehingga kan Nabi SAW sendiri meminta kepada malaikat maut untuk ditukarkan, iaitu umat aku macam mana, keadaan kematian umat aku macam mana, boleh tak dia katakan, aku minta kepadamu wahai malaikat maut, tukarkan yang keras itu beri kepada aku, dan yang lembut ini berikan kepada umatku. Maknanya tuan-tuan, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tetapi malang bagi mereka-mereka yang lupakan, iaitu berselawat, yang kurang berselawat kepada Nabi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah rohnya diambil Israel, lalu diserahkan kepada malaikat-malaikat Zabaniyah yang sangat hodoh rupanya, hitam kainnya dan busuk baunya. Pada tangan mereka terdapat kain kasar daripada bulu. Inilah tuan-tuan, iaitu malaikat Zabaniyah yang mengazab, iaitu yang mengazab orang-orang, iaitu manusia-manusia yang engkar, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka roh si kafir itu dibalut dengan kain kasar tersebut, dan jadilah seperti seorang manusia sebesar seekor belalang. Kalau kita lihat tuan-tuan, bagaimana orang Islam, orang Muslim, iaitu rohnya dibalut sebesar seekor apa tuan-tuan, iaitu seekor lebah. Lebah dengan belalang mana besar tuan-tuan? Ya. Perbezaan di situ tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, seekor belalang yang besar. Hal ini kerana pada hari akhirat nanti kelak tubuh orang kafir lebih besar daripada orang mukmin.
Lebih besar orang kafir ni tuan-tuan, lebih besar daripada orang mukmin. Itulah sebabnya roh si kafir lebih besar daripada roh orang-orang mukmin. Maka ada berita yang menyebutkan bahawa pada hari akhirat nanti gigi geraham orang kafir di dalam neraka sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud, iaitu kalau contoh tuan-tuan biasa pergi ke umrah, pergi haji, agak-agak macam mana lah kan, besarnya bukit Uhud tersebut tuan-tuan, iaitu di antara golongan-golongan yang di hari akhirat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas itu roh tersebut dibawa naik hingga ke langit dunia. Malaikat yang membawanya mengetuk pintu langit. Lantas penjaga langit bertanya, siapakah engkau? Malaikat itu menjawab, akulah angkatan malaikat maut bersama malaikat Zabaniyah. Namaku ialah Dikyail, iaitu Dikyail, iaitu malaikat Zabaniyah, malaikat yang iaitu malaikat pengazab, malaikat yang mengazab golongan yang kufur. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah yang bersamamu? Dia menjawab, orang ini, dengan menyebutkan nama paling buruk dan paling tidak disukainya semasa berada di dalam dunia. Maknanya tuan-tuan, golongan orang mukmin yang sebelum ini pun kita telah bicarakan bahawa golongan orang mukmin ni, bila mana mereka itu golongan-golongan yang mana bila mana diangkat di atas langit. Satu langit yang pertama sehinggalah langit yang kedua. Ketika itu tuan-tuan, pada langit dunia lagi tuan-tuan, mereka ini akan dilayan oleh para iaitu malaikat-malaikat yang menjaga langit. Langit pertama sehinggalah langit yang kedua, sehinggalah langit yang ketiga, sampailah ke langit keberapa, iaitu langit yang ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. Ketika itu tuan-tuan, mereka itu dilayan, iaitu di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilayan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika itu malaikat ketika itu tuan-tuan menyebut namanya, nama yang paling ia sukai. Berbeza dengan orang kafir. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, di mana tuan-tuan disebut namanya dengan nama yang paling yang tidak disukainya semasa ia berada di alam dunia. Maknanya tuan-tuan, kalau contoh ada nama-nama yang dia tak suka, itulah yang akan disebutkannya tuan-tuan. Pada waktu itu mereka ni tuan-tuan duduk diam je, tak boleh nak buat apa. Roh ni tuan-tuan, roh tak boleh nak buat apa-apa dah ketika itu tuan-tuan. Tidak ada dah berlaku penyesalan mana yang roh diangkat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan pernah mendengar iaitu Illiyin, Sijin kan. Sijin lah tempat-tempat golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjaga langit berkata, tiada ucapan selamat datang dan tiada dibukakan pintu langit untuknya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan ingat apa yang ana sebutkan sebelum ini, iaitu di antara ahli keluarga yang menunggu golongan-golongan roh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni menunggu tuan-tuan, iaitu golongan-golongan. Maknanya tuan-tuan, iaitu golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat ya? Ada tempat yang di mana? Itu Sijin, iaitu tempat pengazaban. Itulah tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ditempatkan di satu tempat, iaitu tempat pengazaban. Maknanya tuan-tuan, ahli keluarga mereka yang kufur, maknanya tidak ada tempat yang istimewa, melainkan iaitu golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat istimewanya, iaitu Illiyin, ataupun disebutkan sebagai para ulama mengatakan bahawa iaitu di Baydha. Di situlah roh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal alamin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat, iaitu perintah kami dan yang angkuh, merasa dirinya lebih daripada mematuhinya. Tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit
dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Iaitu jelas di sini tuan-tuan, di dalam surah Al-A'raf ayat 141 menunjukkan tentang apa? Iaitu menunjukkan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya mengejek-ngejek bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan bahawa di mana Tuhan kamu? Di mana Tuhan kamu yang kamu katakan bahawa Tuhan kamu itu boleh membantu kamu? Ini tuan-tuan, inilah cabaran iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ketika mana berdakwah di antara iaitu mengajak orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah mendapat jawapan yang sedemikian, sehingga diejek-ejeknya, sehingga ia mempermain-mainkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang Yahudi, orang-orang kafir musyrikin, yang mana mereka ini hanya apa tuan-tuan, iaitu hanya ingin mempersenda-sendakan Rasulullah, hanya ingin apa, iaitu untuk mencari kesalahan, nak menjatuhkan image, menjatuhkan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ingin apa tuan-tuan, iaitu menanti jawapan, iaitu menanti wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah Rasulullah menjawab persoalan-persoalan tersebut. Baik, dan apabila didengar malaikat yang membawanya apa yang diperkatakan itu, ia pun mencampakkan roh tersebut. Jatuhlah roh itu ditiup angin ke tempat yang amat jauh sehingga sampailah ke bumi. Disambut pula malaikat-malaikat Zabaniyah, lalu dimasukkan ke Sijjin. Ini yang nak sebutkan tadi, iaitu Sijjin. Tempat apa tuan-tuan? Iaitu batu yang amat besar, tempat semua roh orang jahat berhimpun. Tuan-tuan, orang-orang yang melakukan iaitu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensyirikkan, jelas di sini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tempatnya adalah Sijjin. Tuan-tuan, tempatnya adalah Sijjin. Maka tuan-tuan, bila mana kita mendengar apa yang kita lihat di dalam kitab ini tuan-tuan, kita baca di dalam kitab ini tuan-tuan, sekurang-kurangnya ia membawa keinsafan kepada diri kita. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita ini berusaha iaitu menghala daripada iaitu melakukan perkara-perkara, memperbanyakkan perkara-perkara kebaikan. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat di dalam tafsir suratul Waqiah, disebutkan di sini tuan-tuan, iaitu golongan-golongan yang mendapat balasan-balasan di syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu di hari akhirat nanti tuan-tuan. 3 golongan tuan-tuan. Pertama apa dia? Iaitu golongan yang pertama, iaitu disebutkan tuan-tuan, iaitu golongan kanan. Mana tuan-tuan? Golongan kanan. Biasalah golongan kanan ni di kalangan orang-orang mukmin, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa melakukan perkara-perkara kebaikan, melakukan amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya atas redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita memerlukan redha sebelum mana tuan-tuan, itu memerlukan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyak macam mana pun amalan seseorang itu tuan-tuan memerlukan redha. Sebab itu kalau kita melihat yang mana tuan-tuan, iaitu kisah iaitu Mansur bin Ammar kan. Kisah Mansur bin Ammar, bagaimana Mansur bin Ammar ni tuan-tuan, seorang hamba Allah bermimpi akan Mansur bin Ammar, bagaimana Mansur bin Ammar ini ketika itu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya.
Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Mansur bin Ammar, apakah yang kamu bawa kepada aku? Lalu Mansur bin Ammar mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku bawa kepadamu 380 kali khatam Al-Quran. 360 kali khatam Al-Quran, tuan-tuan. Agak-agak banyak tak banyak, tuan-tuan? 360 banyak, tuan-tuan. Kita ni berapa kali selama mana kita hidup? Mungkin ada yang duduk dalam ni, ada yang dah umur 70-an, mungkin ada yang umur 60-an, tuan-tuan. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Agak-agak, tuan-tuan. Tak apalah, lupa kot kan. Lupa. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tak terima satu pun. Allah kata lagi, apa yang kamu bawa kepada aku, wahai Mansur bin Ammar? Mansur bin Ammar mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku bawa 38 kali haji, ya Allah. Allah kata apa lagi, tuan-tuan? Aku tak terima satu pun. Lalu Allah tanya lagi, apa yang kamu bawa sebenarnya kepada aku? Lalu Mansur bin Ammar mengatakan, wahai ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon keampunan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon redamu, ya Allah. Maka Allah katakan bahawa aku ampunkan segala dosa-dosamu dan aku reda apa yang kamu telah lakukan. Maksudnya di sini, tuan-tuan, setiap ibadah kita, setiap amalan-amalan kita memerlukan reda Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting sekali, tuan-tuan, untuk kita ini hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala yang fana ini, supaya kita ini berusaha, berikhtiar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah segala amal ibadah yang aku telah lakukan di alam dunia ini selama mana aku hidup di muka bumi ini, dan ampunkanlah segala dosa-dosa yang aku telah lakukan di alam dunia yang fana ini. Ini, tuan-tuan, kita bermohon, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut satu riwayat, apabila roh dikembalikan kepada jasadnya yang sedang atau sudah dimandikan, maka duduklah roh itu di kepalanya sewaktu mayat itu dikafankan. Roh itu melekat di dadanya. Melekat duduk dadanya, tuan-tuan, tak hidup. Maknanya, tuan-tuan, roh itu melekat di dadanya. Adakah mereka itu melihat akan ahli keluarganya? Ya, mereka melihat roh ni, tuan-tuan. Melihat akan ahli keluarganya, melihat akan siapa, tuan-tuan? Iaitu melihat akan iaitu sahabat-sahabatnya, jiran tetangganya yang berada ketika itu. Ni bagi roh orang-orang kafir. Maka, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana yang sedemikian, begitulah, tuan-tuan, iaitu di keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan layanan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan apa, tuan-tuan? Iaitu sebelum mereka itu dimandikan, sebelum mereka itu dikafankan, iaitu dilayan oleh malaikat. Malaikat inilah, tuan-tuan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, pergilah kamu untuk mengkafankan orang yang beriman. Ini berbeza. Sebab itu kalau contoh kita lihat di sini, tuan-tuan, iaitu duduk rohnya dan ditempelnya di mana, tuan-tuan? Di dadanya. Itu orang kafir. Kalau orang mukmin, tuan-tuan, berada di tepian. Mana, tuan-tuan? Berada di tepi, dia melihat segala apa yang berlaku. Maka roh itu berteriak dengan suara yang amat keras, cepatlah bawa aku, iaitu menuju kepada kerahmatan. Jika kamu tahu apa yang sedang menantiku. Dia kata sedemikian, tapi tak dapat. Tak dapat, maksudnya, tuan-tuan, tak sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila jasadnya dimasukkan ke dalam kubur dan ditimbus tanahnya, kubur pun berseru kepada mayat itu, berapa banyak kamu bersukaria di atas belakang aku, maka hari ini tinggallah engkau berduka cita di dalam perutku, dan berapa banyak kamu makan beraneka jenis makanan di atas belakangku, maka hari ini engkau akan dimakan oleh berapa banyak ulat di dalam perutku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bagi golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata-kata cercaan tersebut diulang-ulang kepada mayat itu sehinggalah tanah kubur diratakan. Sampailah tanah kubur diratakan. Apa yang mereka bawa? Tak ada bawa apa-apa, tuan-tuan. Itu golongan kafirun tak ada bawa apa-apa. Mereka ni tak ada bawa apa-apa, tak ada bawa apa, tuan-tuan. Iaitu tak ada amalan-amalan yang mereka bawa. Tak ada peninggalan-peninggalan yang mereka bawa, tuan-tuan. Sebab itu disebutkan di sini iaitu golongan orang-orang yang beriman ada bekalan-bekalan untuk mereka. Selagi mana Allah Subhanahu wa taala selagi mana Allah Subhanahu wa taala meridai segala amal ibadah mereka. Selagi mana mereka itu mengucapkan kalimah Allah ataupun mengucapkan kalimah la ilaha illallah di kalam, iaitu kalam yang terakhirnya, tuan-tuan. Iaitu perkataan-perkataan yang terakhir, maka masuklah ia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh seseorang itu pada awalnya kafir, tuan-tuan, tiba-tiba akhir saja, tuan-tuan, nak meninggal saja sempat pula dia belajar, iaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dakhalal jannah. Maka, tuan-tuan, inilah iaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita melihat, tuan-tuan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Iaitu Allah menjadikan khalaqal maut, iaitu Allah menjadikan kematian, Allah menjadikan kehidupan, wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, iaitu bergantung kepada amal ibadah kamu. Maknanya, tuan-tuan, iaitu Allah yang menjadikan. Sebab itu bila mana disebutkan di sini iaitu tentang kematian ini, tuan-tuan, adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah ana sebutkan, tuan-tuan, kadang-kadang manusia itu bila mana melakukan, ada kalanya mereka ini, tuan-tuan, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini, tuan-tuan, ada kalanya mereka ini iaitu sempat iaitu melakukan perkara-perkara kebaikan. Nak meninggal saja, tuan-tuan, ada melakukan perkara-perkara kebaikan. Kadang-kadang mereka ni berbakti kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang mereka ni suka bersedekah, tuan-tuan. Semuanya, tuan-tuan, ketetapan yang telah ditetapkan. Allah bagi peluang walaupun mereka tak tahu dia nak meninggal lah. Walaupun kawan-kawannya pun tak tahu dia nak meninggal lah. Sedangkan dah ada tanda-tanda di situ, tuan-tuan. Dah ada tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita melihat iaitu tentang orang yang soleh, tuan-tuan, iaitu tentang orang yang soleh, sesi soal jawab mereka, tuan-tuan, dengan malaikat Munkar dan Nakir. Mereka ni, tuan-tuan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai soal jawab, maka mereka ni, tuan-tuan, kalau contoh mereka ni mendengar seruan azan. Tuan-tuan, bagi mereka iaitu apa? Bagi mereka yang iaitu bagi mereka golongan-golongan orang yang soleh, waktu solat dengar seruan azan, mereka ni nak bangkit, nak bangun. Nak bangun sebab apa? Sebab mereka itu nak menunaikan ibadah solat. Sehingga kan malaikat Munkar dan Nakir sendiri, tuan-tuan, berkata, tidurlah kamu. Tidurlah kamu kerana kamu ini, waktu kamu ini adalah waktu kamu berehat-rehat. Bukan waktu kamu untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itulah, tuan-tuan, mereka ini baru tahu mereka ini berada di alam barzah. Baru tahu. Sebab itu di kalangan orang-orang mukmin. Sebab itu mungkin ada persoalan-persoalan yang akan timbul di sini, tuan-tuan. Di antaranya apa, tuan-tuan? Iaitu perkara yang akan timbul di sini, tuan-tuan. Kenapa dikatakan baru ketika itu barulah seseorang manusia yang sudah meninggal ini tahu bahawa dia dah meninggal. Sedangkan mereka itu bila mana roh ni diangkat, turun balik, tengok akan ada keluarga, tengok jasadnya dimandikan, tengok jasadnya dikafankan. Maknanya, tuan-tuan, mereka itu masih dalam keadaan terpinga-pinga dan masih dalam keadaan tak sedar lagi, tuan-tuan. Dan waktu bila mereka sedar, tuan-tuan, waktu bila mana
bila mana seseorang itu sudah dimasukkan dia ke liang lahat, kemudian roh tu dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hidungnya. Waktu itulah mereka baru tahu. Mereka dah meninggal dunia. Dan pada waktu itu sebab Tuhan sebutkan, iaitu golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu tuan-tuan, mereka ini tuan-tuan nak bangkit, nak bangun solat, dah ada apa? Dikatakan waktu masuk azan saja mereka ni dah bangkit. Nak solat disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan iaitu dengan seruan azan, tetapi malaikat Munkar dan Nakir mengatakan berehat-rehatlah kamu. Bukan waktunya kamu itu untuk berada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, bila mana setelah berlaku kematian, arwah orang yang soleh ni tuan-tuan, orang yang soleh ni tuan-tuan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi keluarganya. Iaitu ziarah. Sebab itu tuan-tuan, roh ini diberikan kelonggaran, diberikan iaitu melihat akan ahli keluarganya tuan-tuan. Mungkin kita pernah terdengar iaitu apa? Iaitu ada kalanya orang-orang tua ni tuan-tuan dikata apa? Roh ni masih lagi berkeliaran kan? Masih lagi berada di dalam rumah. Ni tuan-tuan, itu dengan izin. Sebab itu dikatakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin malam pertama, mungkin pada malam-malam berikutnya tuan-tuan, iaitu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat akan ahli keluarganya tuan-tuan. Ininya tuan-tuan. Sebab itu kalau contoh berlaku yang baru-baru ni tuan-tuan, kalau kita lihat COVID, tak boleh nak buat tahlil, tak boleh nak buat yasin. Apalah dikatakan kiranya, apalah salahnya di kalangan apa? Iaitu di kalangan ahli keluarga sendiri. Di kalangan ahli keluarga sendiri, adik-beradik sendiri, mungkin dengan cara Google Meet ni tuan-tuan, untuk memperingatkan, iaitu untuk memperingatkan kepada si mati. Tuan-tuan, tak apalah kita dengar dalam keadaan suram-suram, dalam keadaan bukan takut pun tak. Dia kata dalam keadaan suram-suram ni tuan-tuan, dalam keadaan kegelapan kan. Gelap-gelap pun masih kita dapat mendengar, masih dapat kita ini mensyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau padam semua, panah juga tuan-tuan. Panah juga kan. Baik. Tuan-tuan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dua keadaan roh ni tuan-tuan. Dua keadaan roh, pertama ulama menyebutkan iaitu memang arwah ni akan balik dan melihat keadaan keluarganya. Dia akan lihat keadaan keluarganya, tetapi tidak dipastikan pada waktu bila. Saatnya pada waktu bila, wallahu a'lam. Semuanya tuan-tuan, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan segala-galanya waktu bila tuan-tuan. Dan yang keduanya tuan-tuan, mungkin juga arwah ni boleh balik ketika mana? Ketika dalam keadaan mimpi. Mana tuan-tuan, roh orang yang hidup bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin sedemikian tuan-tuan, mimpi ahli keluarga. Sama saja pada malam tersebut. Maka tuan-tuan, semua melihat arwah ataupun ditunjukkan gambaran keseronokan dan kegembiraan. Mana tuan-tuan, arwah tersebut seronok. Seronok kerana apa? Kerana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka tuan-tuan, berbalik tentang iaitu soal malaikat, iaitu soal jawab malaikat Munkar dan Nakir tuan-tuan. Maknanya mereka ini pun mengambil masa untuk menjawab soalan-soalan malaikat Munkar dan Nakir. Ada masa-masanya tuan-tuan. Maknanya dengan sesi soal jawabnya. Kerana apa? Kerana soal jawab ni tuan-tuan bukanlah dikatakan semudah yang kita sangkakan. Kalau kita melihat di dalam satu kisah iaitu Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Isa alaihi salam diberikan kelebihan, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu boleh menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Mana tuan-tuan? Maka Nabi Isa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah balik orang yang berada di alam kubur ini. Maka tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bangkit balik.
Bangkit balik seorang pemuda ini, lalu ditanyakan oleh Nabi Isa AS, apakah yang kamu telah lakukan sekarang ini? Ini pertanyaan daripada Nabi Isa AS, tuan-tuan. Dia tanya kepada siapa? Kepada ahli kubur tersebut, seorang pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut dia kata apa, tuan-tuan? Ada satu soalan ni aku tak boleh nak jawab. Mengikut daripada riwayatnya 70 tahun, tuan-tuan. Riwayatnya mengatakan bahawa 70 tahun, iaitu seorang pemuda ini nak menjawab satu persoalan yang tak boleh nak dijawab ni, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Dia kata apa? Apakah yang kamu tak boleh jawab? Nabi Isa tanya, tuan-tuan, apa yang kamu tak boleh jawab? Dia kata apa, tuan-tuan? Congkil gigi, tuan-tuan. Congkil gigi tak boleh nak jawab. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ni seorang peniaga kayu api. Aku ni seorang peniaga kayu api, dan aku ini ketika itu menjual kayu api, dan seorang pembeli memborong kayu api aku secara pukal. Maknanya semua, tuan-tuan, semua dia borong. Bila mana dia borong sahaja ketika itu, dan aku membawa kayu api tersebut, pergilah membawa kepada pemborong tersebut. Dan di dalam perjalanan tersebut aku mengambil sedikit untuk membuat congkil gigi. Sedikit saja, tuan-tuan. Buat congkil gigi, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, ketika itu aku dah letak dah segala apa yang diborong tadi, iaitu kayu api tersebut, tetapi aku terlupa dan aku tidak memberitahu kepada pembeli tersebut. Bayangkan, tuan-tuan, itu benda kecil. Bayangkan kalau contohnya seseorang itu mengambil hak orang lain, benda yang besar macam mana, tuan-tuan? Akan dipersoalkan di hari di mana di alam barzakh sana, tuan-tuan. Akan dipersoalkan. Kadang-kadang kita sendiri pun, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah biasa dengan kawan-kawan, kan? Dah biasa dah dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kita ni dah maknanya dah lali dah. Dengan kawan-kawan. Kawan bagi RM10, tuan-tuan. Kau beli sekian-sekian, kau beli sarapan RM20 ni aku bagi kat kau. Balik, tuan-tuan. Kadang-kadang ada lebih 10 sen, 20 sen. Kawan aku ni biasa, tak apa. Halal. Kawan aku ni kata, mana, tuan-tuan, tak apa kawan aku. Mana, tuan-tuan, kita habis-habis saja masuk poket. Kadang RM1, kadang 20 sen, tuan-tuan. Lupa kita nak bagi tahu, tuan-tuan. Ni bahaya, tuan-tuan. Mana, tuan-tuan, walaupun kita tahu kawan kita kata tak apa, tapi perlu kita ingat bahawa kena minta izin, kena minta halal kepada kawan kita, walaupun kadang sepatutnya lah, maknanya sepatutnya kita katakan bahawa ni ada 20 sen baki. Kalau kawan tu ambil lah, itu lain, tuan-tuan. Maknanya sekurang-kurangnya kita ni dah dapat izin. Bayangkan, tuan-tuan, iaitu seorang pemimpin ataupun seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil hak orang lain. Keadaan besar, tuan-tuan. Allahu akbar. Akan dipersoalkan. Sebab itu bukan mudah seseorang itu nak melepasi, iaitu soalan-soalan malaikat mukar dan nakir. Maka, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, maka kita ini sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam yang terakhir ni, tuan-tuan, anak-anak sebutkan, iaitu satu kisah. Kisah apa? Iaitu kisah seorang hamba Allah yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah ni, tuan-tuan, yang mana duduk di satu kemah di padang pasir, duduk di satu kemah. Lalu seorang hamba Allah yang empunya kemah tersebut pergilah tengok yang duduk dalam kemah tu siapa dia ni. Rupa-rupanya itu adalah Abu Qilabah. Yang mana, tuan-tuan, Abu Qilabah ni, tuan-tuan, dia seorang yang tak boleh nak bergerak. Maknanya kaki tangan tak boleh nak bergerak, pendengarannya pun, tuan-tuan, sama-sama saja. Cuma apa yang kecuali apa? Kecuali mulutnya hanya boleh berkata-kata. Mulut saja boleh berkata-kata, tuan-tuan. Boleh bercakap-cakap. Sampailah ketika itu, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, empunya kemah tersebut mengatakan, lalu dia mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Qilabah ni. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur ke atas nikmat-Mu yang kamu berikan kepadaku, ya Allah.
Aku bersyukur dengan segala pemberian-pemberian yang kamu berikan kepadaku. Mana tuan-tuan, apa yang disyukuri tuan-tuan? Sehingga kan sedemikian nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Abu Qilabah ni tuan-tuan. Lalu dikatakan bahawa tuan-tuan, sehingga kan seorang apa, iaitu seorang empunya khemah tersebut mendengar doa yang dibacakan oleh Abu Qilabah. Lalu dikatakan bahawa muslimin muslimat dirahmati Allah, lalu ditanyakan kepada Abu Qilabah, wahai Abu Qilabah, apa yang kamu syukuri sebenarnya? Sedangkan aku tengok engkau ni tak boleh nak bergerak, kaki kamu tak boleh nak bergerak, tangan kamu tak boleh nak bergerak, telinga kamu mendengar samar-samar sahaja, hanya mulut kamu saja boleh mendengar. Lalu dikatakan apa tuan-tuan? Lalu Abu Qilabah mengatakan, sesungguhnya aku bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada aku. Walaupun aku ini tak boleh nak bergerak, walaupun telinga aku ini sama-sama saja, tetapi mulut aku ini masih boleh berkata-kata. Mulut aku ini masih boleh menyebut nama Allah. Mulut aku ini masih boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, aku mempunyai seorang anak yang boleh membawa aku ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Lalu dia dinyatakan lagi kepada empunya kemah tersebut, dia katakan, tolong carikan anak aku. Dah 3 hari dia tak jumpa aku. Dah 3 hari tak jumpa aku. Adakah kamu sanggup untuk mencari anak aku? Empunya kemah tersebut mengatakan, dia kata lagi tuan-tuan, empunya kemah tersebut mengatakan, apalah aku tolong kamu. Lalu dicari-cari tuan-tuan, berbetulan ketika itu dia ternampak seorang manusia yang telah dibaham oleh seorang binatang, yang telah dibaham oleh binatang buas. Binatang buas makan tuan-tuan. Tengok-tengok anak Abu Qilabah tuan-tuan, iaitu dimakan oleh singa. Sampai hati tuan-tuan nak cakap tuan-tuan, tak sampai hati. Maka tuan-tuan dia baliklah, bertemulah dengan Abu Qilabah. Wahai Abu Qilabah, aku ni sebenarnya berat hati aku ni, berat mulut aku ni nak berkata-kata dengan kamu. Sesungguhnya anak kamu ini sudah dimakan oleh binatang buas. Anak kamu ni dah dimakan oleh binatang buas. Lalu Abu Qilabah kata apa tuan-tuan? Apa disebut tuan-tuan? Alhamdulillah. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia kata Alhamdulillah. Kenapa kamu cakap macam tu? Alhamdulillah, anak kamu ni dah dimakan oleh binatang buas. Lalu dikatakan lagi tuan-tuan, Alhamdulillah, sebab aku ini bersyukur dengan sebab apa? Dengan sebab anak aku ini akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak aku ini tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat di alam dunia ini. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Mana tuan-tuan? Ini menunjukkan bahawa seorang hamba Allah, iaitu Abu Qilabah, yang sentiasa mensyukuri akan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, walaupun dalam keadaan Abu Qilabah yang tak boleh nak bergerak, yang tak boleh nak yang mana tuan-tuan tak boleh nak mendengar, hanya sama-sama saja. Dan dalam keadaan apa tuan-tuan, hanya boleh berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita ni tuan-tuan, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang leka alpa dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat, sedangkan kita ini sentiasa iaitu sentiasa diberikan kekuatan, sentiasa diberikan iaitu kekuatan untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah dah tunjuk dah, iaitu berbagai-bagai, iaitu tanda-tanda akhir zaman tuan-tuan, yang Allah dah tunjuk dah, iaitu musibah-musibah yang dilanda di negara kita, bukan sahaja di negara kita, iaitu di seluruh negara tuan-tuan, tetapi masih lagi di kalangan manusia ini yang mengaku sebagai beragama Islam tetap melakukan perkara-perkara kemaksiatan, tetap melakukan perkara-perkara kemungkaran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga tuan-tuan
Kita ini tuan-tuan sentiasalah tuan-tuan beringat dan sentiasalah berpesan-pesan di antara kita ini tuan-tuan untuk apa? Untuk kita ini mengingati bukan sekadar diri kita, tetapi ingatkanlah ahli keluarga kita. Ingatlah kepada anak-anak kita, cucu kita tuan-tuan. Semoga kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, bila mana kita melihat tentang kematian ini, moga-moga ia akan mendapat keinsafan, memberikan kita keinsafan, sentiasa berusaha berikhtiar. Sebab itu tuan-tuan, kalau contoh kita lihat orang yang pergi ziarah kubur contohnya, orang yang pergi ziarah kubur, orang yang sudah selesai daripada mengkebumikan jenazah tersebut, mengikut daripada riwayatnya tuan-tuan, yang mana para malaikat ni tuan-tuan ketika itu mencapakkan debu-debu tanah, tapi kita tak nampak lah. Debu-debu tanah tersebut dicampakkan kepada orang-orang yang dah balik tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok tuan-tuan, time orang baca talqin kita ni, tunduk, insaf, dengar tuan-tuan, alhamdulillah lah kan. Mana kita masih mendengar ucapan-ucapan apa yang disebutkan oleh Tok Imam tadi tuan-tuan, dengan bacaan-bacaan talqin tersebut. Kita dengar dengan baik tuan-tuan. Bila mana kita mendengar dengan baik tuan-tuan, di situ datangnya keinsafan, datangnya kita ni kesedaran terhadap diri kita. Akhirnya tuan-tuan, balik-balik saja tuan-tuan, kadang-kadang apa yang berlaku tuan-tuan? Kadang-kadang ada yang berlaku ketika itu pada selesai saja selesai saja seseorang itu dikebumikan, balik beberapa langkah, apa yang terjadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mereka ini tuan-tuan, pada waktu itu lupa dah. Berapa langkah je, perasan tak kadang-kadang? Perasan tak tuan-tuan? Kadang-kadang tak apa, jom pergi minum-minum, dah seronok tuan. Jom, tak apa, kita pergi makan-makan, belanja. Tuan-tuan, perasan tak? Sebab itu tuan-tuan, mengikut daripada riwayatnya, sebab itu anak nak ceritakan di sini. Mengikut daripada riwayatnya, ketika itu malaikat akan mencampakkan, iaitu debu-debu tanah tersebut kepada golongan-golongan yang mana, iaitu golongan, iaitu di kalangan ahli keluarganya. Mungkin ahli keluarganya masih mengingati, masih lagi tuan-tuan tidak melupai, iaitu orang yang meninggal tersebut. Kebiasaannya yang berlaku di kalangan apa? Ahli kerabatnya ataupun kawan-kawannya, jiran tetangganya tuan-tuan. Sampai-sampai lupa. Dia mana dah mula dah berseronok ketika itu. Sebab itu para malaikat mencabatkan debu tersebut supaya mereka ini lupa. Lupa maksudnya tuan-tuan, bukan lupa berterusan, tetapi lupa dalam keadaan seketika. Sebab itu tuan-tuan, kita ini memerlukan kepada peringatan demi peringatan, dan memerlukan kepada apa tuan-tuan, iaitu aktsaru lil mauti zikra, iaitu banyakkan mengingat kepada kematian. Maksudnya tuan-tuan, banyak ingat kepada kematian bukan bermaksud kita ni nak cepat mati. Maksudnya kita ni tuan-tuan sentiasa beringat. Waktu bila? Wallahu a'lam. Usia kita ni tuan-tuan, semua akan merasai mati. Maknanya tuan-tuan, maknanya di sini, selepas meninggal dunia tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali manusia, dan mati itu hanya sekejap saja. Mati ni sekejap saja. Cuma bila mana dihidupkan kembali, sudah berlainan alam yang dilalui. Ni kata alam yang dilalui, iaitu di alam ruh, di alam barzah sana tuan-tuan. Tidak sama seseorang itu yang berada di alam rahim, iaitu di alam perut ibu ni tuan-tuan, tak sama dengan orang yang berada di alam dunia. Ada perbezaan di situ. Maka orang yang sudah mati ini sebenarnya masih hidup di alam yang berlainan. Sebenarnya dia masih dapat melihat orang yang dia kenali. Siapa dia kenali tuan-tuan? Ahli keluarganya. Maknanya melalui apa? Roh. Roh ni tuan-tuan melihat akan ahli keluarganya. Sebab itulah tidak digalakkan kepada orang yang tidak disukai oleh arwah untuk menziarahi arwah. Tidak disukai di sini maksudnya tuan-tuan bukan bermaksud untuk memutuskan silaturahim. Tak salah tuan-tuan.
tak salah kalau contohnya tuan-tuan, ada di kalangan ahli keluarga ni tuan-tuan, ada di kalangan ahli keluarga, kalau contoh dia tahu bapa dia ni tak suka sekian, bukan bermaksud dia nak memutuskan silaturahim, tetapi bermaksud dia tak suka orang ni daripada hidupnya sampailah dia meninggal dunia. Tapi dia tetap berbual, berbicara. Mungkin dia tak suka atas sebab-sebab yang tertentu. Maknanya bila mana sampai ke anaknya tuan-tuan, boleh halang ke tidak? Boleh dihalang. Sebab mereka ni melihat siapa yang akan datang. Kalau tak sedih tuan-tuan. Sebab itu ada orang bertanya tuan-tuan, ada juga di kalangan orang yang bertanya tuan-tuan, iaitu kalau contoh ada pelawat yang tidak disukai, boleh tak kita halang? Boleh tuan-tuan. Tak ada masalah untuk kita menghalang, sebab kita dah tahu dah. Sebab roh ni melihat. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, ini dikatakan tugas dan tanggungjawab kita selagi mana kita ini berada di alam dunia yang fana ini tuan-tuan. Dan moga-moga dengan apa yang kita dapati, dengan apa yang kita tuan-tuan, kita selagi mana kita ini diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk melakukan amalan-amalan, untuk melakukan ibadah tuan-tuan, teruskan istiqamah dalam melakukan perjuangan kita menempuh kehidupan ini dengan penuh cabaran dan ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah serba sedikit untuk kita pada malam ini. Moga-moga apa yang anda sampaikan membawa pengajaran iktibar untuk kita terus berusaha, berikhtiar melakukan ibadah ini untuk pesanan diri anda dan kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, membawa keinsafan untuk kita terus hidup di alam dunia ini dengan ibadah dan amalan kita dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada soalan ke apa, ada apa-apa pertanyaan? Kalau ada apa-apa anda buka lah. Kalau tak ada kita tutup. Okey. Okey, tak ada apa-apa dah. Okey, jumpa. Dari akhirat nanti. Buku amalan-amalan dia. Soleh, orang yang baik. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Okey, berkenaan tentang alam barzah ni. Okey, berkenaan alam barzah ni, adakah mereka itu bila mana di alam barzah mereka ni terlepas dan di alam akhirat ni tak terlepas? Maka tuan-tuan, terima kasih atas persoalan tersebut. Maka bila mana di alam barzah mereka terlepas, mana tuan-tuan, di alam akhirat pun mereka akan terlepas. Sebab setiap persoalan-persoalan pun akan ditanyakan. Sebab itu bila mana persoalan-persoalan di sini akan ditanyakan di alam barzah. Di alam barzah. Sebab itu bila mana nak selitkan tadi tentang kisah Nabi Isa alaihissalam kan, bagaimana itu tentang persoalan itu tuan, itu akan dibawa di alam akhirat. Sebab itu ada orang tanya tuan-tuan, ada di kalangan orang tanya tuan-tuan, dia kata takkan kena azab lagi? Kalau dah di alam barzah kena azab, kat sana kena lagi? Tetap akan kena.
Sebab itu inilah yang dikatakan sebagai nilaian. Maknanya tuan-tuan, sebab itu orang-orang yang berada di alam kubur sana, di alam barzakh sana, mereka ni tuan-tuan, kalau contoh mereka itu dah mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni tuan-tuan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, percepatkanlah untuk aku ini untuk apa? Iaitu untuk hari kiamat, dibangkitkan, iaitu sangkakala yang kedua, untuk dihidupkan kembali. Mana tuan-tuan, mereka ni dah ada tanda-tanda untuk apa? Iaitu untuk mendapat iaitu syurga kubra ni tuan-tuan, iaitu syurga yang besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka kalau contoh diazab, masih lagi diazab tuan-tuan. Kalau mereka dah dapat nikmat, ya, dia akan mendapat nikmat. Maka tuan-tuan, nak terlupa tadi ana sebutkan bahawa golongan iaitu di kalangan orang-orang iaitu di dalam surah Al-Waqiah, iaitu disebutkan bahawa iaitu golongan kanan satu, iaitu golongan kiri satu. Dan yang ketiga tuan-tuan, walaupun kita tahu bahawa iaitu golongan kanan ni tuan-tuan, golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu golongan yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang kedua, yang keduanya adalah golongan yang kiri, iaitu mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang ketiga ni termasuklah di kalangan golongan yang kanan. Golongan yang ketiga ni tuan-tuan, dia first lagi, iaitu golongan yang berebut-rebut melakukan amalan-amalan, melakukan perkara-perkara kebaikan. Contoh, ada gotong royong, contoh kan, ada gotong royong surau, dia dulu sampai tuan-tuan. Maknanya inilah yang akan dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat nikmat tadi tuan-tuan. Orang ni lah tuan-tuan, walaupun kalau contohnya kadang-kadang dia tahu dah pihak surau ni sediakan sarapan. Contoh kan, dia sarapan dulu tuan-tuan, biasalah kan. Maknanya tuan-tuan, biasalah dia nak pergi sarapan dulu. Tetapi golongan ini, tuan-tuan, dia niat dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak membantu pihak surau, itu bergotong royong tersebut. Maknanya golongan-golongan inilah yang akan didahulukan, kemudian barulah disebutkan tadi iaitu golongan kanan. Maknanya tuan-tuan, yang bersegera untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan apa tuan-tuan? Yang dalam keadaan memerlukan. Tidak kiralah perkara apa sekalipun, iaitu yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa kepada apa? Perkara-perkara kebaikan. Ini orang-orang yang akan didahulukan, insya-Allah. Baik. Okey, baik. Okey, jemput. Ya. Gaduh. Tak suka kepada anak tersebut. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik, kalau contohnya sedemikian, kan? Sedemikian, tapi maknanya di sini berkaitan tentang ahli keluarga itu sendiri. Okey, berkaitan tentang ahli keluarga tersebut. Kalau contoh anak dia, maknanya adakah maknanya abang tersebut boleh menghalang kepada adik dia, menghalang kepada adik dia untuk menziarahi kubur tersebut? Boleh. Maknanya boleh dihalang dengan sebab apa? Dengan sebab iaitu sebab tidak disukai. Kerana arwah ni, sebab itu dikatakan almarhum tadi tidak menyukai, bukan dengan sebab dia nak memutuskan silaturahim, dengan sebab mungkin dengan sebab perangai dia, apa dia semua tu. Sebab arwah ni boleh melihat. Mana tuan-tuan, adik-beradik tadi boleh nasihatkan, dan lebih baiklah kamu jangan pergi maknanya arwah ni melihat apa yang kamu katakan. Sebab itu kalau kita pergi ziarah kubur sendiri tuan-tuan, kan, ziarah kubur kita sebut apa? Assalamualaikum ya ahli diyar, Assalamualaikum ya ahli kubur. Mereka ni tuan-tuan, mereka ni menjawab persoalan-persoalan apa yang kita ajukan. Apa yang kita beri salam, mereka ni jawab. Sebab itu, bila mana mereka ni menjawab tuan-tuan, sebab itu membuktikan bahawa roh ni melihat. Kita datang, tu gembira tuan-tuan. Bagaimana tentang kisah ni tuan-tuan? Iaitu satu kisah yang mana tuan-tuan, iaitu yang mana ketika itu seorang hamba Allah ketika itu datang ziarah kubur tersebut dan mendoakan
mendoakan kubur tersebut, dan ketika itu tuan-tuan dia melihat, iaitu ketika itu roh tersebut melihat siapa yang datang menziarahnya. Siapa yang datang menziarahnya, lalu kan tuan-tuan yang mendoakan akan ahli kubur tersebut terlepas daripada apa, iaitu terlepas daripada siksaan kubur ketika itu tuan-tuan. Waktu itulah tuan-tuan ada pendapat yang mengatakan bahawa dia membacakan di dalam surah suratul Nas, suratul Ikhlas dan suratul Falaq. 3 surah tersebut secara berturut-turut tuan-tuan. Sebab itu mereka ni bila mana berkaitan tentang ahli keluarga ni tuan-tuan, sebab itu abangnya berhak untuk memberitahu kepada adiknya tadi tuan-tuan. Ni dia kata tanggungjawab tersebut disebabkan kalau contohnya dah meninggal waktu pengkebumian ataupun pada waktu jenazah masih di rumah lagi tuan-tuan, adakah adik tersebut masih datang ataupun dia sempat untuk bermaafan, wallahu a'lam. Kalau contoh sempat bermaafan, itu tidak membawa masalah. Tapi kalau contoh tak bermaafan, ini yang menjadi masalahnya tuan-tuan, disebabkan orang yang sudah meninggal dunia tadi tuan-tuan tidak pelawat yang tidak dipanggil, pelawat yang tidak disukai. Ni tuan-tuan. Sebab itu kita pun kena peka. Sebab itu ini berkaitan, ada kala ada orang tanya tuan-tuan ni, sebab tu anak sebut tadi, ada orang tanya, dia kata boleh ke kita nak halang? Boleh, tak ada masalah kita nak halang, disebabkan sebab tu dia kata roh tak suka. Umpama kita ni kan, ada orang-orang yang kita yang tak suka, maknanya tuan-tuan kita tak suka dia berkeadaan sedemikian, ataupun kita tak suka dia maksudnya kita tak suka dia macam ni. Kadang-kadang perangai dia kan, perangai dia maknanya maksudnya tuan-tuan, perangai dia yang kita tak suka sampai dia tak boleh datang rumahku. Maksudnya sedemikian lah. Bukanlah dikatakan sehingga nak memutuskan silaturahim. Memutus silaturahim bahaya pula tuan-tuan. Kerana apa? Kerana orang yang dalam keadaan nazak ketika itu tuan-tuan, kalau contoh dia memutuskan silaturahim, datang tuan-tuan, datang pada waktu itu, datang pada dia dalam keadaan sakaratul maut. Waktu itu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu terbayar-bayar, engkau datang juga pada aku. Padahal tak datang tuan-tuan. Semua akan datang pada waktu itu sekiranya seseorang itu tuan-tuan memutuskan silaturahim. Ini mereka dengan anak, maka tuan-tuan abang perlu memberitahu, perlu meng-explain dengan sebaik-baiknya. Ni sangat penting sekali tuan-tuan. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekadar itu dulu insya-Allah. Moga-moga penjelasan ana tadi membawa kebaikan untuk kita bersama, dan janganlah dikatakan berlaku pergaduhan. Kalau contoh ada sedemikian, nasihatkan dengan sebaik-baiknya. Cuma kita katakan bahawa kau ni tak payahlah nak pergi, sedangkan kamu masih dalam hidup. Mana kita cakap dengan baik-baik, dan cuma kamu doakan kepada ayah kita macam ni. Contohnya lah kan. Ini seumpamanya. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, harap maaf kita dah lebih masa. Tak apalah, sekadar itu dulu. Moga-moga dipertemukan lagi di lain masa insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, anak-anak kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkatilah pertemuan kami pada malam ini ya Allah. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu, kerana ianya akan menjadi amal ibadah kami di alam dunia yang fana ini, kerana ianya akan menjadi bekalan kami di alam barzakh sana, kerana ianya akan menjadi bekalan kami di akhirat sana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, redakanlah segala amal ibadah kami yang kami telah lakukan ketika kami berada di alam dunia ini ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram.
Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami di alam dunia ini yang fana ini, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.